Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Fadhil Imam Bilal, pihak pengurusan surau, seterusnya kepada para muslimin dan muslimat sekalian, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita seperti mana biasa kita membaca beberapa potong hadis yang dipetik daripada kitab Nuzhatul Muttaqin. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ummul Mukminin Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 raka'ah tatawwu'an. Mana-mana orang Islam yang pada setiap hari mendirikan sebanyak 12 rakaat daripada sembahyang sunat, ghairul faridah, selain daripada sembahyang fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, barang siapa yang boleh mendirikan 12 rakaat selain daripada sembahyang fardu pada setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan membina baginya mahligai di dalam syurga. Ini hadis riwayat Muslim. 12 rakaat ini bunyi macam banyak tapi tak banyak pun. Sebab kalau kita himpun satu hari kan, so sebelum subuh kita start daripada maghrib kan. Islam start daripada maghrib. Selepas maghrib 2. Sebelum isyak 2. Selepas selepas isyak 2, 6 dah situ. Kemudian sebelum subuh 8. Sebelum zuhur 2, kalau kita ambil 2 lah, 10 dah. Selepas zuhur tu dah dapat lah. Kita atas dunia ni kita nak kumpul rumah lah. Tak cukup rumah kat Taman Anggrek ni, cari rumah kat Ulu Langat. Maksudnya kita setiap nak tunggu satu rumah tu barangkali belah tahun kita kumpul duit untuk beli satu rumah yang lain. Tapi Allah Subhanahu taala dia buat 12 rakaat saja, maka disediakan bagi kita sebuah mahligai. Apabila disediakan mahligai, ikut cara logiknya lah, mesti ada penghuni dia dan penghuni dia kita. Jadi takkanlah mahligai kita ada dalam syurga, kita tak ada. Maka Allah Subhanahu taala memberikan satu tawaran kepada sesiapa yang ingin memiliki mahligai free berdasarkan amalan kita. Lebih hebat daripada Prima perumahan satu rakyat satu Malaysia. Maksudnya ini 12 rakaat kita buat, maka kita akan disediakan bagi kita satu mahligai di hari akhirat kelak, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tak termasuk lagi amalan-amalan lain, sembahyang duha contohnya. Situ saja berapa dah? Sembahyang hajat contohnya. Maka hendaklah kita ini berusaha supaya dalam kehidupan kita ini ada hak sembahyang sunat yang kita buat. Kadang-kadang orang kita dia berpada dengan yang wajib saja, tak ada masalah. Tetapi kita ni seperti mana kehidupan dunia, kita nak yang terbaik. Disebut dalam satu hadis yang lain. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, sallaitu, aku telah pun bersembahyang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Ini nak cerita tentang sembahyang sunat Nabi. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat selepas zuhur. Wa raka'ataini ba'dal jum'ah,
dan 2 rakaat selepas Jumaat, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat selepas maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat selepas isya. Mungkin kita kata apa tak sebut? Tadi Zuhur sebut sebelum selepas. Apabila masuk time Jumaat, selepas saja, tak disebut sebelum. Sebab sebelum Jumaat ini benda khilaf. Berdasarkan hadis ni, jadi ulama khilaf sikit. Ada ulama yang kata ada solat sunat sebelum Zuhur. Kita di Indonesia beramal dengan ada solat sunat sebelum Zuhur. Sebab tu apabila selepas saja Bilal melaungkan azan pada hari Jumaat, pakat bangun belaka. Ada mazhab lain yang menyatakan bahawa tidak ada solat 2 rakaat sebelum Jumaat. Nabi masuk-masuk je, Nabi terus menyampaikan khutbah. Ada yang menyatakan ada. Sebahagian hanya mengandaikan bahawa Nabi ini menunaikan sembahyang di rumah, sebab sembahyang sunat ini tepatnya di rumah, bukannya di sini. Cuma barangkali siapa yang datang daripada jauh, mungkin kalau dia perjalanan daripada sembahyang, kalau dia sembahyang di rumah tu menyebabkan dia terlepas solat jamaah, maka dia boleh sembahyang sini. Tapi kalau ikut kaedah sebenarnya, ini setengah ulama dia memasukkannya dalam bab sunanul mahjurah, sunnah-sunnah yang mula ditinggalkan oleh umat Islam. Di antaranya menunaikan sembahyang sunat di rumah. Sembahyang sunat di rumah ini lebih besar pahala berbanding sembahyang sunat di sini. Kita sembahyang hajat di rumah kita lebih besar pahala dan lebih mustajab berbanding kita sembahyang di rumah Allah. Kita kata apa begitu, bukan rumah Allah ke? Itu masalah agama, tidak boleh difikir dengan akal. Kalau difikir dengan akal, seperti mana oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebut, sudah tentulah kalau agama difikir secara akal, maka sudah tentulah menyapu tapak kaki lebih afdal daripada menyapu di atas kaki ketika mana orang tu memakai khuf. Kita pakai khuf, kita sapu ke mana? Kaki. Atas, bawah? Atas. Sayyidina Ali kata kalaulah agama ni difikirkan secara akal, nescaya Allah akan menyuruh kita menyapu di bawah kaki. Sebab bawah kaki itu biasanya tempat kita pijak. Tetapi oleh kerana agama ini datang daripada Allah, kita tak boleh nak ejah ikut suka kita. Apa yang Rasulullah buat, itulah hak kita beramal. Apa yang Rasulullah tak buat, kita tak beramal. Apa sahaja datang daripada Rasulullah kita ikut. Apa sahaja yang Rasulullah larang, kita hindarkan diri kita daripada melakukan perkara tersebut. Seperti mana yang disebut barangkali yang pernah saya sebut sebelum ini. Nabi sebut dalam hadis yang lain, bagaimana kita ni tak boleh nak ikut akal kita. La salata fi hadrati ta'am. Tidak ada nilai sembahyang seseorang yang bersembahyang dalam keadaan di sekelilingnya ada makanan. Tidak ada nilai. Orang hidang makanan tiba-tiba pergi sembahyang. Sembahyang dia tidak ada nilai di sisi Allah. Walaupun kalau mengikut akal kata macam tak munasabah. Sebab makanan itu keperluan perut, sedangkan sembahyang itu adalah keperluan akidah. Tapi agama tak boleh fikir dengan akal. Dalam masyarakat kita, kalau orang hidang makanan, tiba-tiba orang azan, kita kata makan pahisyak lah, kita kata orang baik. Orang tu orang hebat, meninggalkan keperluan nafsu makan kerana nak menghadap Tuhan. Tetapi agama tidak berfikir secara begitu. Ianya dalam agama kita anggap orang tu orang jahil. Sebab mengabaikan. Kita kalau Rasulullah pesan, kita kalau mak bapak kita pesan pun, kita mengabaikan ataupun nampak biadab dah. Ini Rasulullah pesan. Rasulullah kata kalau ada dah orang hidang makanan kamu, orang azan, orang iqamah sekali pun, maka waktu itu kalau kamu pergi sembahyang meninggalkan makanan kamu, sesungguhnya la salata. Rasulullah menafikan tentang nilai sembahyang itu. Begitu juga tidak ada nilai sembahyang seseorang dalam keadaan menahan membuang air besar ataupun membuang air kecil. La salata. Tidak ada nilai. Tidak sempurna sembahyang seorang itu. Kalau ikut, contohnya kalau dua orang, seorang dua-dua nak pergi buang air kecil, seorang pergi tandas, seorang nampak orang tahiyat akhir. Dia pun kata, kalau pergi masuk tandas, terlepas solat Jumaat. Kalau ikut akal kita, kalau nak tahan buang air kecil tu, masuk
tahiyat akhir tu pahala lebih lah sebab dia sempat jemaah. Hak keluar daripada tandas hadi, gitu naik hak dia tu, dia sembahyang seorang diri, tu kecil dah pahala dia. Tapi agama tak begitu. Maka orang hak yang menunaikan hajat dia itu, maka dia lebih afdal. Oleh kerana itulah kita agama ni tidak boleh fikir secara akal. Agama ni mesti mengikut saluran. Kerana dunia pada hari ini ramai yang berfikir secara akal. Khususnya ketika mana ingin melihat tentang kemenangan Islam. Ada yang mendahulukan keredaan Allah. Ada yang mendahulukan strategi dunia. Strategi dunia kadang-kadang mendahulukan akal. Sedangkan dalam Al-Quran mesti meletakkan keredaan Allah mengatasi segala-galanya. Dan itulah yang dilakukan oleh para anbiya dan salafus salih sebelum ini. Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah berapa lama? 950 tahun. Sanggup bertahan dengan pengikut yang kurang daripada 10 orang. Mengikut riwayat yang paling sedikit tentang pengikut Nabi Nuh. Kerana prinsip tidak boleh digadaikan. Dan Nabi menyebut wa ra'aitu nabi wa ma'ar rajul wa rajulan. Aku melihat Nabi yang ada pengikutnya 2 orang dan seorang. Wa ra'aitu nabi wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat ada Nabi yang langsung tidak ada pengikut. Maka agama tidak boleh difikir secara akal. Mesti difikirkan berdasarkan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiy kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'atayn qabla al-ghadati. Nabi ini tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur ini barangkali satu benda yang tidak biasa dalam masyarakat kita. Sedangkan Nabi tidak pernah meninggalkannya. La yada' ataupun sebahagian besarnya Nabi tidak meninggalkannya. 4 rakaat sebelum zuhur. Sebagian ulama kata 4 rakaat itu adalah dilaksanakan secara dua-dua. Kita baca, kita sembahyang 2 rakaat, kemudian beri salam, kemudian kita bangun balik, kita sembahyang 2 rakaat. Sebab apa? 4 rakaat sebelum zuhur akan diceritakan tentang kelebihan orang yang menunaikan 4 rakaat sebelum zuhur. Tu 2 sembahyang hak Nabi tak tinggal. Sembahyang qabliyah subuh dan qabliyah 4 rakaat sebelum zuhur. Disebut dalam satu hadis yang lain yang menceritakan tentang kelebihan qabliyah sebelum subuh. Disebut dalam hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari Muslim. Lam yakunin nabiyyu ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atil fajr. Sayyidah Aisyah menyatakan tidak ada sembahyang yang lebih Nabi utamakan dan Nabi fokus, Nabi jaga kecuali 2 rakaat qabliyah sebelum subuh. Tak ada sembahyang lain. Dia kata berdasarkan pemerhatian aku, tak ada sembahyang yang Nabi betul-betul jaga kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Kan 2 rakaat sebelum subuh ini nilainya sangat tinggi. Seperti mana yang disebut dalam satu hadis riwayat Muslim. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Sesungguhnya 2 rakaat qabliyah sebelum subuh itu lebih aku suka, lebih baik daripada dunia dan isi kandungannya. Seluruh isi kandungan dunia ini dicampur dulu, kini dan sampai selama-lamanya tidak boleh menyaingi 2 rakaat qabliyah sebelum subuh. Segala kekayaan yang kita himpunkan sejak daripada muda, kita belajar, kita invest ilmu kita tu untuk mencapai sesuatu. Maka jadilah arkitek, jadilah kontraktor, jadilah penjawat kerajaan, jadilah apa segalanya, kita invest seumur hidup kita. Sehingga kita memiliki kekayaan, tanah yang berbidang-bidang banyaknya, duit
yang jutawan, bilion. Dan kalau baca surat apa baru ni, Bill Gates mungkin orang pertama akan jadi trillionaire. Orang pertama jadi trillionaire, Bill Gates, tapi lambat lagi. Lebih baik sembahyang 2 rakaat, jauh lebih baik daripada dunia dan isi kandungannya. Tak ada nilai dunia. Sebab itulah dikatakan bahawa dunia ini kalau Allah beri nilai sama berat dengan satu kepok nyamuk, nescaya satu titis air pun orang kafir tak dapat. Tapi oleh kerana tak ada nilai, orang kafir dapat juga. Sebab tak ada nilai. Kalau diberikan seberat satu kepok nyamuk, maka setetes air pun tidak akan diberikan kepada orang kafir dengan sebab dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam satu hadis yang lain, daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamah min salati subhi. Nabi ini, macam mana kita nak menunaikan solat qabliyah sebelum subuh? Cara menunaikan solat juga mesti ikut panduan Nabi. Tak boleh ikut dan kita je, kita nak buat ikut suka kita. Mengikut panduan Nabi, Nabi ini akan sembahyang secara ringan di antara iqamah dan juga azan sebelum subuh, ringan. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu, kita baca surah panjang barangkali, tak ada masalah. Tetapi kita telah pun meninggalkan sunnah. Sebab tu saya sebut agama tak boleh fikir dengan akal. Panjang dan pendek bukan penentuan. Penentuannya ialah sejauh mana kita ini mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Kalau musafir sembahyang 2 rakaat. Bukan isu 4 rakaat dan 2 rakaat. Kita ikut Nabi. Sebab tu kita sembahyang qasar. Kerana ikutlah akal sudah tentu sembahyang 4 lebih afdal. Sebab lebih 4 sujud lebih. 2 kali Fatihah lebih. Lebih pula tasyahud. Tetapi dalam Islam bukan kuantiti yang menjadi perhitungan, tetapi kualiti itu sendiri. Sejauh mana kita ikut Nabi, maka itulah kualiti yang sebenarnya. Kita baca tasbih tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33 sebab kita ikut Nabi. Boleh kita nak lajak sampai 60 kali satu tasbih, boleh. Nak dapat pahala lebih. Tapi pahala lebih bukan kerana jumlahnya, tetapi pahala lebih kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam amalan kita, dalam ibadat kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat ada menyebut Nabi ini sembahyang 2 rakaat qabliyah sebelum subuh ini sangat ringan. Sehingga kan ada yang bertanya, hal qara'a fihima bi ummil Quran? Nabi baca dah Fatihah? Sahabat mereka ada yang tanya begitu. Maksudnya ringan tak ringan gitu. Dia kata, Nabi baca dah Fatihah? Kan ada surah lain hak Nabi baca. Nabi tak baca langsung Fatihah. Siapa perikat ditanya begitu. Sebab itulah kita ini disuruh beramal berdasarkan sunnah Nabi. Sebab itu Nabi menyebut kelebihan seorang abid, kelebihan seorang yang berilmu berbanding abid. Abid ni orang yang kuat ibadat tapi tak ada ilmu. Seperti seumpama kelebihan bulan ke atas sairil kawakib. Kelebihan bulan ke atas bintang-bintang. Orang tak ada ilmu, hak bagi dia paling penting kuantiti. Baca sekian-sekian banyak, sekian-sekian banyak. Tak menumpukan kepada kualiti. Maka Nabi kata, abid, orang yang banyak beribadat tanpa ilmu ini, umpama bintang.
Adapun orang yang berilmu ini umpama bulan. Kita bintang berapa banyak sekalipun, dia tak mampu menerangi jalan kita. Tengah malam, bintang tu tak boleh nak jadi lampu suluh kegelapan malam. Tetapi bulan, walaupun satu, dia boleh menyuluh perjalanan yang gelap. Namun begitu, kewujudan bintang sangat cantik. Kita suka tengok orang banyak beribadah. Tapi suka tengok je lah. Dia tidak mengalihkan manfaat kepada kita. Tapi menarik. Itu permisalan yang sangat cantik yang diberikan. Orang abid ni seperti bintang. Orang alim, orang yang berilmu, alim tak semestinya orang mengajar. Semua orang yang berilmu. Kita kalau tambah ilmu, kita alim lah. Orang alim ini seperti mana bulan. Bulan yang memberikan manfaat pada orang lain. Bintang hanya menyedapkan mata melihat. Tetapi kita tidak dapat manfaat daripada dia. Sebab itulah kisah, kalau kita membaca kisah bagaimana orang yang bertaubat. Ini kisah semua orang tahu. Yang dia membunuh 99 orang. Bila dia membunuh 99 orang, dia pergi jumpa dengan Abid. Abid kata, kamu tidak ada ruang untuk bertaubat. Ini jenis perangai orang begini, ramai dalam masyarakat kita. Dia fikir hak dia je. Dia bagi dia tertutup taubat. Bagi orang yang melakukan kejahatan. Dia tidak melihat seseorang itu sebagai ada potensi untuk menjadi orang yang terbaik. Bagi dia kalau orang itu telajak sangat, maka orang itu tak ada ruang untuk kembali pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat kita memang suka gitu. Maksudnya orang ni tak sepatut jadi orang surga. Orang ni tak sepatut begini, orang ni tak sepatut begini. Jenis abid ni ramai. Lalu ditikam. Padahnya akan kepada orang tu, ditikam orang tu. Cukup 100. Kemudian dia pergi jumpa seorang alim. Orang alim tu kata, membunuhlah berapa orang. Seluruh dunia pun kamu bunuh. Pintu taubat terbuka bagi kamu. Maka hasil daripada tu, dia terbuka hatinya. Macam kita lah. Kita nak ubah orang. Kita kata orang jahat, orang zalim. Sedangkan Allah SWT sebut, idhaba ila fir'aun fa'innahu tagha. Fir'aun pun kena pergi jumpa dia. Sesungguhnya dia melampaui batas. Waqula lahu qawlan layyina, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Mudah-mudahan dia akan kembali. Maksudnya Allah SWT meletakkan harapan. Semua orang ini ada potensi untuk kembali. Cuma yang menghalangnya ialah sejauh mana syaitan itu menyekat dia dengan rasa bongkak. Dan syaitan telah pun berjaya menghalang Firaun. Tapi Allah SWT dalam masa yang sama memberi ruang kepada Nabi Musa. Pergi jumpa Firaun. Mudah-mudahan dia akan kembali pada jalan Allah. Walaupun Allah tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang, tapi nak beritahu kepada hamba dia bahawa setiap orang ada peluang. Khairukum fil Islam, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Orang yang terbaik, orang yang paling jahat di kalangan orang yang baik di zaman jahiliyah boleh jadi orang yang paling baik di zaman Islam, seperti Khalid ibn Walid. Kita dah tahu. Orang seumpama ini ada potensi dia. Orang yang paling jahat dalam kampung kita, dia ada menjadi potensi menjadi orang yang paling mempertahankan Islam. So, jangan kita lihat dia itu dari sudut yang lain. Sebab itulah dalam hadis sebut, man qala qad halakan nas fa huwa ahlakuhum. Barang siapa yang menyatakan bahawa sesungguhnya manusia telah pun rosak, fa huwa ahlakuhum, ketahuilah orang yang berkata itulah orang yang paling rosak. Ini disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, memberi ingatan kepada orang-orang yang sebagai pendakwah, memberi ingatan kepada orang-orang masjid. Kita senantiasa mulut kita ialah, tak kira lah, saya pun barangkali terlajak. Kita selalu sebut masyarakat kita rosak dah. Orang muda kita rosak dah. Tak ada harapan dah. Orang kampung kita berat. Sini ada 10,000. Mari masjid. Resah je. Mulut kita sentiasa begitu. Sedangkan Nabi sebut barang siapa yang cuba menggambarkan bahawa masyarakat dia rosak, katakanlah dia lah orang yang paling rosak sekali. Macam seorang ayah. Kalau dia menceritakan kejahatan anak dia pada orang lain, itu ayah yang paling tak berguna. Tidak meletakkan harapan kepada anak dia. Maka dalam Islam benda yang sama. Sebab itulah apabila Nabi kita ini dilontarkan dengan batu oleh penduduk Taif, ada tawaran, offer daripada malaikat yang menjaga bukit.
nak hempak penduduk Taif dengan bukit. Lalu Nabi menyatakan, wala'alla yakhruju min aslabihim man yu'minuna billah. Mudah-mudahan akan keluar daripada tulang sulbi mereka, yakni daripada zuriat mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hasil daripada pandangan positif Nabi itu, masyarakat Taif semuanya sehingga hari ini beragama Islam dan beramal dengan Islam yang sebaik-baiknya. Masyarakat kita gitu juga. Orang yang barangkali kita tak pernah tengok, dia mari surau. Barangkali 10 tahun akan datang, dia hak jadi AJK surau. Dah kita pun baru lagi tau. Kelama dah sini. Baru lagi, baru 5-6 tahun ni je baru mari sini. Hak sebelum 5-6 tahun ni duduk mana? Merata. Macam-macam. Mungkin hari ni ada orang yang pertama, mungkin ada yang pertama datang. Tapi barangkali dialah orang yang mempertahankan masjid dan surau ini. Jadi kita ikut mana-mana pun berdoa supaya Allahumma thabbit aqdamana fil Islam. Ya Allah, aku teguhkanlah kaki kita di atas perjalanan Islam ini. Disebut dalam hadis yang lain, daripada Ibnu Umar, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atai fi raka'atil fajri. Nabi ini kalau sembahyang sunat qabliyah sebelum subuh, Nabi membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini jelas sebut surah apa yang Nabi baca. Kita kata dah takkan ulang surah sama je. Dah nak ikut Nabi Bukan isu ulang tak ulang. Isu kalau Nabi baca gitu kita ikut, tapi taklah wajib. Tapi kita ikut. Ulang ke orang kata ulang ke? Apa dah? Setiap kali maghrib baca surah pendek. Nak buat macam mana dah gitu hak sampai kita. Dan kita tenajah pun dah boleh dah. Macam surah sejadah. Sejak dulu sampai hari ni orang baca pagi Jumaat. Nak buat macam mana? Bukan masalah tak ada modal lain dah. Hak tu hak Nabi suruh. Sebelum tidur baca 3 ku. Tak ada surah lain. Hak kelas-kelas sikit. Hak hebat-hebat sikit. Jangan macam mana? Tak kira dia hafiz Quran ke apa ke, 3 ku lah baca. Dah sebab Nabi suruh. Maka apa yang Nabi buat, Nabi suruh, kita ikut. Tak kira lah pendek ke apa ke, itu bukan urusan kita. Disebut dalam hadis yang lain. Hadis riwayat Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atil fajr, Nabi ni selepas sembahyang qabliyah subuh, ittaja ala shikhihi al-aiman. Nabi ni akan berbaring di rusuk kanannya. Mana Nabi buat? Wallahu a'lam. Barangkali di rumah. Tapi mungkin saya pernah cerita lah. Saya waktu belajar dulu, memang tengok ramah imam baring sebelah atas rusuk. Pas main subuh tu, dia baring atas rusuk kanan. Mula-mula saya siapa? Saya ingat ke sebab dia tua unsur. Dan memang dia tua pun. Bila kita belajar, dah rupanya tak imam buat tu sebab ada hadis. Dan di sini hak tadi berdasarkan observation sahabat tengok. Yang ni pula hadis memang daripada mulut Nabi suruh kita berbaring. Nabi kata apa? Hadis ni riwayat Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dia kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum," kalau kamu sembahyang rakaatul fajri qabliyah sebelum subuh, falyattaji' ala yaminih, maka baringlah kamu di atas rusuk kanan. Nabi suruh pula begitu. Sebab apa? Wallahu a'lam, tak tahu. Barangkali ada manfaat kesihatan ke apa, kita tak tahu. Sebab hak Islam ni kita kata comel sama. Kalau saya bacalah, saya tak tahulah sejauh mana dia dari sudut saintifiknya dia proven ataupun tidak. Tapi baca baru ni, tapi orang putih buat dia maksudnya dia kata minum ni, kalau kita minum sekaligus, maksudnya dia di luar kemampuan buah pinggang kita. Rupanya dalam sunnah memang sebut kita ni tak boleh minum sekaligus. Nabi larang kita minum seperti mana ba'ir. Ba'ir ni seperti binatang. Binatang ni kalau dia tok kepala dia dalam bejana tu, dalam bekas tu, dia tak akak kecuali dia kenyang. Kalau kita minum ni sampai habis sekaligus. Itu seperti binatang, minum binatang.
Jadi Nabi suruh kata kalau satu gelas ni disebut dalam satu riwayat 2 ataupun 3. 2 kali ataupun 3 ataupun lebih, tak kisahlah. Tapi yang penting poin besarnya jangan sekaligus. Ya, bila kita baca ni, ada kaitan. Begitu juga minum ni jangan berdiri. Sebab berdiri ni saya dah tahulah dia kata berdiri ni ada kesan lain. Kalau kita duduk ni ada penahanan begitu dan seumpama ni. Seperti mana kita berak buang yang besar, buang yang kecil duduk. Sebab tu orang putih duduk atas kursi ya. Dia kalau kita tengok tu dia sarankan kita ni tak lapik kaki. Supaya lutut kita angkat sikit, supaya ada darjah yang tertentu supaya air kecil tu keluar habis. Jadi rupa-rupanya hak kita belajar lama ni betul dah. Cuma kita ni mudah tu kan. Dah seumpama. Banyak lagi benda lain hak Nabi sebut. Kalau lalak jatuh dalam bekas kamu, maka kita kena selang dia. Kerana sebelah sayap dia ada racun, sebelah lagi ada cure, ada rawat, ada penyembuh. Hasil lagi ada sekumpulan manusia pergi jumpa dengan Nabi, orang pergi jumpa Nabi, dia mengadu ada sakit. Nabi suruh minum susu unta dan air kencing unta. Dan sampai hari ini tak ada seorang daripada saintis barat boleh menafikan kebenaran fakta itu. Dan saya baca itu ada kajian buat bahawa air kencing unta ni dia kadang-kadang dia boleh merawat sebahagian penyakit. Jadi benda-benda sains ni penting juga lah. Walau biarlah saya tak apa erti mana, tapi kita baca-baca begitulah. But apabila saya ngajar satu subjek, dia panggil subjek Al-Quran. Antara chapter yang kita belajar tentang scientific discoveries, tentang penemuan-penemuan dalam Al-Quran. Dan apa yang telah pun dibuktikan oleh sains, bahawa benda tu tidak ada fakta yang boleh menolak fakta tersebut. Termasuk kejadian manusia, kejadian tu dan seumpamanya. Sehingga kan ada orang kata yang teori Big Bang teori tu ada juga sikit-sikit lah disebut dalam Al-Quran secara indirectly dalam Al-Quran. Walaupun Big Bang teori itu sendiri kalangan barat pun tak sepakat dalam bab itu. Tapi nak ceritanya bahawa dalam Islam ni ada benda yang kita tak tahu, hak Nabi suruh. Fokus. Saya baru ni ada dia sakit mata. Ada apa ni dekat Masjid Surah Sepetayan tu, dia sakit mata, dia buat bedah dengan Prof Mahaya kan. Jadi ada antara benda yang Prof Mahaya suruh, dia kata kalau masa semayang untuk kita perbaikkan mata kita ni, cerah mata kita fokus pada satu tempat di depan. Kan dari sudut sainsnya gitu. Rupanya Islam suruh khusyuk tu bagus untuk mata kita. Kata mata ni latihan, kita kena berlatih. Kata Haji tolong kalau dah waktu semayang tu fokus mana-mana poin dekat sejadah tu. Sejadah tu ada banyak, ada bunga, ada fokus situ. Supaya mata kita ni berlatih boleh fokus. Rupanya setiap benda hak Islam suruh ni ada benda kebaikan. Hak UKM buat kajian tentang setiap pergerakan semayang, rokok, bangun, duduk. Hak masuk TV3 tu kan. Hak tu dah saya cerita lah. Setiap pergerakan kita ada kelebihan dia. Jadi kita rasa puas hati apabila kita beramal dengan Islam ni, sebab kita tahu bahawa manfaat saja bukan dari sudut spirit dia, dari sudut roh dia, tetapi kita juga mendapat manfaat di atas dunia. Dan sampai 5 minit lagi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku sembahyang bersama Rasulullah SAW rakaatain qabla adh-dhuhri, arba'an qabla adh-dhuhri, bahawa Nabi ni tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Sebab apa 4 rakaat sebelum zuhur Nabi tak tinggalkan? Disebut dalam satu hadis riwayat Abu Daud. Daripada Ummi Habibah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafaza ala arba'in raka'atin qabla adh-dhuhri, barang siapa yang jaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'a ba'daha, dan 4 rakaat selepas dia,
harramahullahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan tubuh dia daripada disentuh oleh api neraka. Ini disebut dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dan dia menyatakan hadis ini hasan sahih. Dan hadis yang terakhir daripada Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu tentang kelebihan. Sebab apa Nabi tekankan supaya kita ini supaya beramal 4 rakaat sebelum zuhur. Kana yusalli, daripada Abdullah bin Sa'ib kata bahawa Nabi, ni hadis riwayat Tirmizi, dia kata bahawa Nabi SAW sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat ni ialah salah satunya menyatakan dua-dua lah. Dia kata innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'. Ketahuilah rupa-rupanya sebelum zuhur itu ada satu masa dibukakan langit bumi, pintu langit. Fa uhibbu, Nabi kata, dan aku suka an yas'ada amalanku diangkat ketika amalan solehku diangkat ketika mana pintu langit itu dibuka. Ini waktu yang manusia paling sibuk sekali. Allah buka pintu langit, waktu itulah kita sibuk buka uyuh nasi, cari lunch, makan tengah hari. Gitulah daripada muda sampai tua. Zuhur mayang seorang-seorang, sibuk sangat cari makanan, pergi sana, pergi sini. Betul makanan tu bagus, tetapi kena ajahlah timing tu. Jangan tanya orang semayang, tu dah nak cari makan, sebab masa panjang, waktu lunch time tu panjang. Rupa-rupanya waktu tu Nabi suka sangat. Sebab tu dia kata 2 semayang hak Nabi tak tinggal. Qabliyah subuh dan qabliyah zuhur 4 rakaat. Rupa-rupanya baru kita didedahkan di sini bahawa rupa-rupanya waktu itulah pintu langit dibuka, dan Nabi suka sangat kalau amalan dia diangkat pada waktu sebelum zuhur itu, dia angkat amalan soleh dia. Jadi Nabi pun sembahyang lebih waktu itu. Lebih-lebih pun 4 rakaat je, bukan sembahyang 10 rakaat pun. 4 rakaat tu. Tu mudah-mudahan pagi ni kita dapatlah sedikit manfaat beberapa benda, terutamanya sembahyang zuhur 4 rakaat. Sembahyang 4 rakaat sunat sebelum zuhur yang barangkali tak biasa kita buat. Kita cuba beramal. Biasa bagus dah 2 rakaat tu, ada masalah dah, cuma tambah sikit lauk. Kalau nasi lemak tu hak lama ni kan pilih. Ni nasi ayam, tak ayam sikit, kerang sikit. Jadi jadi banyak sikit dia punya manfaat dia. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita mengakhiri kuliah subuh kita dengan membaca suratul Asr atau surah Al-Qaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.